Tapi Dr. Izzuan tadi menyebut berkenaan dengan undang-undang dan impaknya kepada kanak-kanak juga. Ini membawa saya kepada sesi kita yang seterusnya kerana pelaksanaan PKP ataupun PKPD maupun PKPB di setengah kawasan di Malaysia menyaksikan murid-murid, pelajar, budak-budak tadika perlu kembali ke rumah, tidak boleh pergi ke sekolah ataupun tadika dan perlu kembali kepada pembelajaran secara atas talian ataupun online learning. Ramai ibu bapa kini yang membincangkan malah mendebatkan impaknya kerana pembelajaran on-off ini mungkin akan memberikan kesan kepada psikologi murid-murid, khasnya mereka yang masih kecil seperti di tadika. Saya mahu juga berbincang sekarang dengan Dr. Sakinah Saleh. Dr. Sakinah adalah pensyarah kanan Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI dan juga seorang kaunselor yang berdaftar. Doktor, apa impak pertukaran mod pembelajaran secara kerap ini? Bermakna kita bertukar daripada pembelajaran fizikal ke sekolah, kemudian kita kembali kepada pembelajaran secara online. Apa impaknya kepada psikologi murid, khasnya murid di tadika dan murid di sekolah rendah, Doktor? Baik, kita memang tidak nafikan memang akan ada impak kepada anak-anak terutamanya anak-anak tadika dan sekolah rendah. Pertamanya dari sudut momentum belajar, mereka akan hilang. Dari sudut fokus, emosi juga akan terganggu. Kerana jika sebelum ini mereka boleh belajar bersama rakan-rakan, boleh bertemu dengan guru, berinteraksi secara bersemuka dengan rakan seguru. Jadi apabila berlakunya PKPB ini secara tidak langsung, ini akan memberi kesan kepada mereka. Dan kalau kita lihat juga suasana pembelajaran yang mungkin apabila berada di rumah agak kurang efektif disebabkan kita faham apabila berada di sekolah, contohnya di tadika dengan environmentnya, situasinya agak berbeza. Jadi di sini kita dapat lihat kesan. Namun begitu, dari sudut positif, ia juga boleh menjadi satu desakan untuk meningkatkan upaya sendiri kanak-kanak agar mereka menjadi serba boleh. Mereka secara tak langsung akan dapat belajar mengatasi cabaran. Doktor, tapi kini ibu bapa di beberapa kawasan khasnya di Lembah Kelang seperti kita sekarang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, tidak ada pilihan kerana PKPB sudah pun dilaksanakan. Kita faham perlu dilaksanakan kerana nyawa dan keselamatan itu adalah prioriti yang paling penting. Itu perkara yang paling penting. Tapi kita tidak ada pilihan dan kita perlu kembalikan anak-anak kita kepada pembelajaran secara atas talian. Jadi sekarang ini isunya dan nasihat doktor berkenaan dengan bagaimana ibu bapa boleh meminimalkan impak situasi kini yang bertukar-tukar ini, impaknya kepada psikologi murid. Bagaimana kita nak hadkan? Okey. Yang penting di sini adalah keterlibatan ibu bapa sendiri. Di mana ibu bapa perlu merancang jadual dan juga aktiviti anak-anak. Maka secara tidak langsung, galakan untuk belajar penting pada anak-anak walaupun mungkin belajar secara online. Jadi di sini kreativiti ibu bapa sebab bila kita kata kreativiti, kita lihat anak-anak sekarang ni dia pun dekat dengan gadget. Betul tak? Kan? Maksudnya sudah didedahkan dengan gadget. Cuma bezanya kita perlu dedahkan dengan penggunaan aplikasi. Sebab dalam penyelidikan sekarang pun ada pelbagai aplikasi yang boleh digunakan. Contohnya untuk meningkatkan kemahiran dan upaya penggunaan teknologi. Kalau kita lihat seperti video-video yang menarik, yang boleh menarik perhatian kanak-kanak, termasuklah kalau kata kita lihat juga di sini aktiviti kendiri seperti menggunakan multimedia yang pelbagai. Itu salah satu cara lah. Dan apa yang penting kepada ibu bapa di luar sana, pada waktu ini ibu bapa perlu menjadi pendengar yang baik kepada anak-anak. Apabila kita mengatakan ibu bapa menjadi pendengar yang baik, maksudnya ibu bapa perlu bersama dengan anak-anak. Sebab anak-anak di waktu ini mereka mahu didengari. Jadi apabila mahu didengari, kadang-kadang anak-anak ni mereka ada masalah. Tetapi apabila dilontarkan permasalahan belajar dan sebagainya, keupayaan untuk belajar itu tiada. Mungkin ibu bapa juga, ini kita kena lihat kadang-kadang ibu bapa terlalu, kita ada satu masalah besar kan ni, terlalu attach. Ibu bapa sendiri attach yang gadget, WhatsApp dan sebagainya sehingga agak kurang mengambil peduli situasi anak-anak sendiri.
Doktor, mungkin isu ini ya, mungkin apabila anak-anak ada keluh kesah mereka sendiri, jika mereka mungkin sekolah rendah ataupun sekolah menengah, mereka sudah cukup matang untuk memberitahu dan mencerita, berkongsikan kepada ibu bapa. Bagaimana dengan anak-anak yang lebih kecil? Saya sebagai contoh ada seorang anak berumur 4 tahun di tadika. Tapi jika dia mahu ekspresikan keluh kesah, ada ketidakpuashatian, mungkin tak pandai untuk menyusun kata-kata. Jadi apa tanda-tanda cues yang ibu bapa perlu perhatikan untuk mendapat tahu bahawa kalau anak mereka ada sebarang rungutan atau apa yang tidak ada puas hati, tidak cukup dan sebagainya? Biasa anak, kalau dia kurang dapat perhatian, dia akan buat sesuatu untuk tarik perhatian. Betul tak? Kadang-kadang dia akan merengek, dia akan buat sesuatu yang menyebabkan kita terpaksa bagi perhatian. Jadi ibu bapa sebenarnya perlu, bila saya kata prihatin, maksudnya kalau sebelum ini, kita boleh beza. Anak kita sebelum ni waktu dia boleh pergi ke sekolah, mungkin mereka ini ceria sebab boleh bertemu rakan-rakan. Mereka ada teman sepermainan. Tetapi apabila waktu di rumah, mereka sudah kurang berinteraksi dengan rakan. Jadi kesannya kepada emosi. Dan di waktu inilah, bila kata anak perlukan perhatian, ibu bapa juga perlu sensitif dengan perubahan anak. Mungkin kalau sebelum ini anak kurang merengek. Tapi maksud saya mereka ini lebih banyak bermain sendiri. Tetapi apabila dalam keadaan PKPD ni, mereka nakkan perhatian kita. Jadi bila nakkan perhatian, mungkin mereka akan banyak bertanya daripada biasa. Dan kalau kita tak sabar, sebab itu saya kata bila kita tak sabar, mungkin kita akan mengambil sikap untuk memarahi bila anak bertanya lebih kepada kita. Jadi di sudut memberi perhatian adalah tapi itu balik kepada memberikan peluang untuk mereka dengar. Maksudnya, apa yang mereka inginkan sebenarnya. Okey, Doktor. Itu salah satu. Kita ada sedikit masa saja lagi, mungkin secara ringkas dalam masa seminit yang kita ada. Banyak impak-impak dalam satu perwatakan manusia itu pada usia yang lebih dewasa. Puncanya adalah jika sesuatu yang terjadi, situasi terjadi masa zaman sedang membesar, masa childhood. Apa yang terjadi, impaknya mungkin dibawa dan mengubah perwatakan seseorang manusia itu sehingga dewasa. Jadi dengan pengalaman dilalui oleh semua murid-murid, anak-anak, budak-budak kita sekarang sepanjang setahun lepas, adakah doktor menjangkakan bahawa ia akan bawakan impak psikologi berjangka panjang kepada mereka dalam masa 10-15 tahun akan datang? Okey, bila kita lihat di sini, ia balik kepada pembinaan karakter anak-anak. Bagi saya, walau di mana anak-anak berada, sekiranya ibu bapa memainkan peranan penting dalam menjadi role model. Kalau kita lihat dalam konteks social learning theory, Albert Bandura memperkenalkan teori di mana modern teori. Ibu bapa adalah model kepada anak-anak. Sekiranya waktu anak-anak bersama kita, kita menunjukkan contoh yang baik. Walau dalam keadaan bagaimana sekalipun, saya percaya anak-anak tidak akan memberi kesan negatif. Bahkan lebih positif. Sebab apa? Sebab kita sebagai ibu, kita sebagai bapa, kita adalah pendidik yang pertama kepada anak-anak. Selepas itu baru kita hantar ke sekolah. Jadi oleh saya lihat hikmahnya di sini adalah ibu bapa memainkan peranan sebagai pendidik nombor satu dengan memberi, tunjuk ajar cara yang terbaik, mengasuh anak, mentarbiyah anak, mendidik anak dengan cara yang paling bagus. Inilah peluang yang saya rasa toplah peluang yang ada untuk menunjukkan karakter ibu bapa dan anak boleh lihat. Sebab anak-anak belajar daripada pemerhatian, lebih daripada pendengaran. Mereka memerhati. Jadi dalam keadaan ini, ibu bapa perlu menunjukkan contoh teladan yang baik agar tidak memberikan kesan yang negatif kepada anak-anak. Terima kasih Dr. Sakinah Saleh, pensyarah kanan Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga kaunselor berdaftar membincangkan berkenaan dengan apa impak sekarang ni sama ada ia berjangka pendek ataupun berjangka panjang kepada anak-anak kita.